Muawiyah memberitahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang maksud kata-katanya itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang meminta dalam keadaan ada padanya sesuatu yang mencukupinya, sesungguhnya dia memperbanyakkan api neraka. An-Nufaili di tempat yang lain berkata, memperbanyakkan bara neraka Jahannam. Mereka pun berkata, wahai Rasulullah, apakah yang mencukupinya itu? Nufaili di tempat yang lain berkata, apakah kekayaan yang mana tidak seyogia seseorang itu apabila memilikinya meminta-minta lagi? Qala, Nabi SAW menjawab, iaitu qadar yang mencukupi makan tengah hari dan makan malamnya. Di tempat yang lain An-Nufaili berkata, yaitu qadar yang mengenyangkannya untuk satu hari satu malam, atau satu malam dan satu hari. Dia menceritakan kepada kami hadis ini dengan ringkas, mengikut lafaz yang telah saya sebutkan itu. Dengan sanadnya, Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ziyad bin Al-Harith As-Sudai, katanya, saya pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berbai'ah dengannya. Dia menyebutkan cerita yang panjang. Tiba-tiba datang seorang lelaki. Orang itu berkata, berilah kepada saya sedekah, yakni zakat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang itu, bersabda kepada orang itu, sesungguhnya Allah tidak berkenan dengan hukum Nabi atau hukum orang lain dalam bab sedekah ini, sehingga dia sendiri yang membuat hukumnya, dia sendiri yang menentukan hukumnya. Dibahaginya harta zakat itu kepada 8 bahagian. Kalau engkau termasuk antara yang 8 itu, saya akan berikan kepadamu hakmu. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan miskin orang yang pergi dengan sebiji 2 buah tamar. Bukan miskin orang yang pergi apabila diberikan sebiji 2 biji buah tamar dan sesuap 2 suap makanan. Tetapi miskin yang sebenarnya ialah orang yang tidak meminta apa-apa dengan sesiapa, dengan manusia. Wala yaftinuna bihi, mereka tidak sedar pun tentangnya, sehingga dapat mereka berikan kepadanya. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sama seperti hadis tadi, tetapi selepas walakinnal miskin, di situ ada perbezaan dari segi riwayatnya. Tetapi orang miskin itu ialah al-muta'affif, orang yang memelihara dirinya daripada meminta-minta. Musaddad menambahkan di dalam hadisnya, laisa lahu ma yastaghni bihi, dia tidak mempunyai sesuatu yang mencukupinya. Orang yang tidak meminta dengan sesiapa pun, dan tidak diketahui, orang tidak mengetahui hajatnya sehingga boleh diberikan sedekah kepadanya, itulah orang yang malang, orang yang al-mahrum yang tersebut di dalam Al-Quran itu. Musaddad tidak menyebutkan al-muta'affif alladhi la yas'al, orang yang memelihara dirinya yang tidak meminta itu, dia tak sebut itu. Abu Dawud berkata, hadis ini diriwayatkan oleh Muhammad bin Thawr dan Abdul Razzaq daripada Ma'mar. Kedua-dua mereka mengatakan
perkataan al-mahrum itu adalah daripada kata-kata Zuhri, itulah yang lebih sahih. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ubaidillah bin Adi bin Al-Khiyar. Dia berkata, ada dua orang lelaki menceritakan kepada saya. Mereka pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pergi menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam haji wada' ketika baginda membahagikan sedekah, yakni zakat. Mereka pun minta zakat itu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Farafa'a ilaina al-basar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat pandangannya kepada kami dan mengangkat pandangannya ke atas dan ke bawah. Fara'ana jaldain ataupun jalidain. Beliau nampak kami gagah perkasa, kuat. Faqala, maka beliau bersabda, kalau kamu mahu, kalau kamu berdua mahu, boleh saya berikan kepada kamu. Tetapi sebenarnya tidak ada bahagian pada zakat ini untuk orang kaya ataupun orang yang kuat yang boleh berusaha. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abdullah bin Amr daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, sedekah ini, yakni zakat ini, tidak halal untuk orang kaya. Tidak halal juga untuk orang yang gagah perkasa. Untuk orang yang kuat dan sihat. Abu Dawud berkata, hadis ini diriwayatkan oleh Sufyan daripada Sa'ad bin Ibrahim, seperti kata Ibrahim itu. Syu'bah meriwayatkannya daripada Sa'ad, katanya, lidhi mirratin qawi, untuk orang yang gagah, qawi, perkasa, kuat. Hadis-hadis yang lain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebahagiannya dengan lafaz lidhi mirratin qawi, sebahagian yang lain pula lidhi mirratin sawi. Maksudnya lebih kurang samalah. Atha bin Zuhair berkata, dia telah menemui Abdullah bin Amr. Dia meriwayatkan, sesungguhnya sedekah itu, zakat itu tidak halal kepada orang yang kuat, wala lidhi mirratin sawi, dan tidak halal juga kepada orang yang gagah. Orang yang gagah, orang yang kuat, gagah, tidak halal. Itulah. Ini bab ni panjang juga. Kita tengok dulu bab mula-mula tadi tentang zakat. Jadi bolehkah zakat ini dipindahkan dari satu negeri ke satu negeri yang lain, dari satu tempat ke satu tempat yang lain, dari satu kampung ke kampung yang lain, dari satu negara ke negara yang lain? Itulah benarnya. Bolehkah? Kau tak boleh. Imam Abu Dawud buat mari dia nak cerita khilaf ulama lah, dan masing-masing ada dalil. Benda ni pun ada khilaf juga. Benda ni pun ada khilaf juga. Kalau kita tidak mengambil khilaf itu, pakai belaka pun molek juga. Cuma pakai pada tempat-tempat dia. Tempat ni gini, tempat ni begini. Dia marilah hadis ni. Kalau kita tengok hadis ni, zahirnya tidak boleh lah. Ia selalu berlaku di zaman Nabi SAW. Bila ambil di tempat tu, bagi pun tempat tu lah. Itulah, kami buat lagu tu lah, kata Imran bin Husain. Sebab zaman Nabi dulu, ambil situ, bagi kepada orang-orang miskin, orang-orang fakir, orang-orang yang memerlukan, hak di situ. Gitu je hadis. Dia buat marisa je. Dia buat marisa je hadis. Ini pegangan setengah-setengah golongan, setengah-setengah kalangan ulama.